Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Salam pertemuan dalam pembacaan kitab hadis yang telah dikumpulkan riwayat oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah dalam pembacaan kitab hadis Jami' ataupun Sunan Tirmizi. Ahlan-ahlan kepada semua yang saya nampak di ruangan komen. Ada Fatimah Az-Zahra, kemudian Ayu Hafiz, kemudian Pidot Nasri, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Di FB pula ahlan-ahlan Bunga Lawang, Ayu Muhammad, Zainab Mahmud, kemudian Haifa Najwa, serta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Wan Ismail Wan, Fatimah Samsuddin, dan juga Adeline, Serina Abdul Rahman, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. InsyaAllah pada malam ni kita nak baca sedikit daripada sabdaan-sabdaan Nabi SAW. Sambil-sambil itu minta kepada sahabat-sahabat jangan berhenti berselawat kepada Nabi SAW. Lagi-lagi pada Jumaat, yang mana kita memang digalak dan dituntut untuk memperbanyakkan selawat dan salam kepada junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita nak sambung masih lagi berkenaan tentang kematian dan pengurusan jenazah. Pada malam ini kita telah tiba pada muka surat 514 pada bab yang ke-30, di mana pada bab yang ke-30 Imam Tirmizi meletakkan tajuk babu majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan qatla Uhud, orang-orang yang syahid semasa peperangan Uhud, wa zikri Hamzah, dan cerita serta kisah tentang Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW. Maka kepada para pelajar boleh lihat kepada Arafah pada baris yang kedua daripada bawah. Maka disebutkan di sini wa kana mauta Uhud, dan adalah jumlah yang terbunuh, yang syahid dalam peperangan Uhud daripada kalangan sahabat Nabi qarib 70 nafsa, hampir 70 orang. Ini pandangan pertama, hampir 70 orang. Wa fi ibarati Syafi'i, dan dalam salah satu daripada penulisan Imam Syafi'i ada sebut sebanyak 73 orang. Maka itu pandangan yang kedua. Dan pandangan yang ketiga ada menyebutkan jumlah syuhada sewaktu peperangan Uhud adalah 75 orang. Satu jumlah yang besar daripada jumlah tentera Islam yang lebih kurang hanya 700. Maka kehilangan 70 orang bererti lebih kurang 10% daripada tentera Islam telah syahid dalam peperangan Uhud. Riwayat yang ke-1000, alhamdulillah, ada hampir 1/3 daripada riwayat-riwayat Tirmizi yang kita telah baca. Walaupun kita baca tidaklah dengan perlahan, kita baca dengan sedikit laju, namun kita telah sampai pada riwayat yang ke-1000 mengikut cetakan kitab ini. Riwayat yang ke-1000. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Safwan an Usamah bin Zaid an Ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang ala Hamzah, kepada Hamzah, yauma Uhudin, pada hari Uhud. Ketika mana orang Quraisy telah berundur, Nabi pergi pada waktu itu melihat kepada pakcik Nabi Hamzah. Fawaqafa alaihi, maka baginda telah berdiri di sisi Hamzah. Faraahu, maka baginda telah melihat Hamzah qad muthila, pada waktu itu telah
dicacatkan dan pada waktu itu telah dipotong bahagian tubuh badannya. Apakah itu musla? Boleh lihat kepada Sahara baris yang pertama. Apakah musla? Musla adalah juddi'at anfuh, dipotong bahagian hidung ataupun bahagian telinga ataupun syai'an min atrafih, sebahagian daripada tubuh badan, maka itu dipanggil musla. Lihat kepada Arafah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka bahagian mana hamzah yang telah dipotong? Kana syaqqa batnu, maka pada waktu itu telah dipotong bahagian perut hamzah. Wa ukhrija, dan telah dikeluarkan pada waktu itu bahagian organ dalaman hamzah, maka itu dipanggil musla. Pada waktu itu mengerat dan mencacatkan mayat. Faqala, maka sabda Nabi, laula, kalaulah tidak, antajida, bahawa akan mendapati Safiyah yang merupakan makcik Nabi, adik-beradik saudara perempuan dengan Hamzah. Kalaulah tidak bahawa Safiyah akan mendapati pada dirinya sesuatu, la taraktuhu, pasti aku akan biarkan Hamzah sehingga beliau dimakan oleh haiwan pemakan bangkai. Al-afiyah, haiwan pemakan bangkai. Boleh lihat kepada Qawata pada baris as-siba wa tayr allati taqa'u al-jif fatakuluha, binatang-binatang yang memakan bangkai. Maka sabda Nabi, kalaulah bukan kerana Safiyah makcik Nabi yang pada waktu itu nanti dia nak datang tengok jenazah, nescaya aku biarkan Hamzah dimakan oleh binatang-binatang yang memakan jasadnya. Kenapa? Hatta sehinggalah yusyara, beliau dibangkitkan pada hari kiamat, min butuniha, daripada perut-perut binatang yang telah memakannya, sebagai saksi di hadapan Allah pengorbanan beliau dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata perawi, kemudian Nabi SAW telah meminta, telah meminta binamiratin, dengan pada waktu itu satu cadar yang diperbuat daripada bulu, kain yang diperbuat daripada bulu. Fakaffanahu, maka baginda telah mengkafankan Hamzah fiha, pada kain tersebut. Namun kain tersebut tidak besar, kecil. Fakanat, maka adalah, idza muddat, apabila ditarik, ala ra'sih, pada kepalanya, badat rijlah, maka terbukalah kedua kakinya. Wa idza muddat, dan apabila ditarik kain tersebut, ala rijlah, pada kedua kakinya, bada ra'suh, maka terbuka kepala Hamzah. Inilah keadaan pada waktu itu jenazah syuhada Uhud, yang pada waktu itu terlalu ramai yang telah terkorban dan syahid, sehingga pada waktu itu tidak cukup kain kafan untuk mengkebumikan jenazah-jenazah ini. Qala, maka berkatalah perawi, fakathural qatla, maka pada waktu itu berlaku begitu banyak yang syahid. Wa qallati thiyab, namun tidak ada banyak pakaian ataupun kain untuk mengkafankan mereka yang telah syahid. Qal, berkata perawi, fakuffina ar-rajulu war-rajulan, maka telah dikafankan seorang dan dua orang, bahkan tiga orang, fi thawbil wahid, pada satu kain. Satu kain pada waktu itu dikebumikan seorang, dua orang, tiga orang dan sebagainya. Maka apakah yang dimaksudkan dikebumikan beberapa orang dalam satu kain? Lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga. Maka kata para ulama, la yajuzu jam'u rajulaini fasa'idan fi thawbin wahid bila hail. Mana boleh pada waktu itu mengkafankan beberapa orang dalam satu kain tanpa ada sebarang lapik antara mereka. Maka kata para ulama, Ibnu Taimiyah pada hadis ini ada menukilkan bahawa yang dimaksudkan pada waktu itu dengan dipisah dua orang berkongsi satu kain, maka beliau berkata, al-muradu inna rajulaini, yang dimaksudkan dengan pada waktu itu dua orang didafankan pada satu kain adalah yaj'aluhu shiqqain, kain itu dikerat dua, dipotong dua, maka satu dibagi pada sahabat yang pertama, bahagian yang kedua dibagi pada sahabat yang kedua. Itu maksud daripada dikebumikan, didafankan, dikafankan satu orang, dua orang, bahkan tiga orang pada satu kain.
Thumma yudfinun, kemudian dikebumikan mereka semua pada satu kubur. Maka Nabi SAW bersabda, faja'ala Rasulullah SAW yas'aluhum, maka adalah Nabi SAW berterusan bertanya tentang jenazah-jenazah tersebut. Ayyuhum aktsaru Qur'ana, siapakah yang paling banyak hafal Al-Quran? Maka fayuqaddimuhu ilal qiblah, siapa yang paling banyak menghafal Al-Quran akan dimasukkan, akan didahulukan dan pada waktu itu dihadapkan ke arah kiblat. Qal, berkata perawi, fadafanahum Rasulullah, dan Nabi SAW telah mengkebumikan syuhada Uhud, walam yusalli alaihim, dan Nabi SAW tidak mensolatkan jenazah mereka. Maka adakah syuhada, orang yang mati syahid, jenazahnya disolatkan ataupun tidak? Lihat kepada Arafah pada baris yang kedua, 2, 4, 6. Maka berkatalah para ulama, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, la yusalli ala syahid, tidak disolatkan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak disolatkan. Kemudian pada baris bawahnya, adapun pada waktu itu mandi, wa amma ghuslu syahid, memandikan orang yang mati syahid, maka pada waktu itu ada dua pandangan. Wal mustahab, namun pada waktu itu pandangan yang muktamad adalah adamul ghusl, orang yang mati syahid tidak dimandikan. Tidak dimandikan dan tidak didafan, tidak disolatkan. Itu adalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian bawah dia, di sisi Imam Ahmad, as-salatu mustahabbah, digalakkan untuk mensolatkan jenazah orang yang mati syahid. Wa yajizu tarkuha, namun kata Imam Ahmad boleh juga untuk tidak solat. Sementara mazhab Imam Abu Hanifah bahawa mesti kena solat ke atas jenazah walaupun yang mati syahid. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Nabi SAW tidak mensolatkan ke atas jenazah mereka. Berkata Imam Tirmizi, hadis Anas adalah hadis hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada Anas, kami tidak mengetahuinya daripada hadis Anas kecuali daripada sanad ini. Bab yang ke-31, babun akhar, bab yang lain, riwayat 1001. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali ibn Hujr qala hadatsana Ali ibn Musir an Muslimin al-A'war an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, adalah Nabi SAW ya'udul marid, menziarahi orang yang sakit, wa yashhadul janazah, Nabi menghadiri pengurusan jenazah dan pengkebumian jenazah, wa yarkabul himar, Nabi menunggang keldai, wa yujibu da'watal abdi, Nabi menerima jemputan walaupun daripada hamba. Wa kana yawma Bani Quraizah, dan ketika mana peperangan bersama dengan orang-orang Yahudi Bani Quraizah, Nabi pada waktu itulah telah menunggang keldai makhtum yang bertali kekang, bihablim min lif, daripada dengan tali yang diperbuat daripada sabut ataupun serat kayu. Alaihi, di atas keldai tersebut, ikaf adalah pelana yang diperbuat daripada sabut ataupun serat kayu. Maksudnya Nabi seorang yang sederhana. Walaupun Nabi ini adalah level presiden ataupun Perdana Menteri pada zaman kita, tapi Nabi tunggang keldai, binatang yang kebiasaannya tidak ditunggangi oleh orang Arab, apatah lagi pemimpin. Dan Nabi punya pelana, Nabi punya tali kekang adalah daripada benda-benda yang biasa, daripada leaf bermaksud sabut ataupun serat kayu. Ini adalah sederhananya Nabi SAW. Berkata Imam Tirmizi, hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini kami tidak mengetahuinya kecuali daripada riwayat Muslim daripada Anas, dan Muslim al-A'war yudha'af, adalah seorang yang didhaifkan pada riwayatnya, dan beliau adalah Muslim bin Kaisan al-Mulai juga. Bab yang ke-32, riwayat 1002. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah an Abdurrahman bin Abi Bakar an ibni Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, lamma qubida, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qubida, diwafatkan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ikhtalafu, maka para sahabat telah bercanggah pendapat fi dafni, berkenaan tentang perkebumian Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, sesuatu, manasitu, yang aku tidak akan lupa tentangnya. Apa yang beliau dengar daripada Nabi? Ma qabadallahu, tidaklah Allah mewafatkan mana-mana Nabi, illa, kecuali, fil mawdi'il ladzi, diwafatkan pada tempat yang yuhibbu, disukai, an yudfana, untuk dikebumikan, fihi, padanya. Maka bila dengar sahaja hadis ini dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, maka Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia telah mengalihkan katil, bukan katil, maksudnya tempat perbaringan di mana Nabi SAW wafat, dialihkan, dan beliau telah menggali daripada bawah katil yang sama perkuburan Nabi SAW. Maka kubur Nabi SAW adalah di mana terletaknya tempat tidur Nabi di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fadafanuh, maka para sahabat telah mengkebumikan Nabi pada tempat di mana terletaknya tempat pembaringan Nabi. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis gharib, dan Abdul Rahman bin Abu Bakar Al-Mulaiki didaifkan daripada sudut hafazannya, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini min ghairi wajhin, lebih daripada satu sanad. Rawahu, telah meriwayatkannya Abdullah bin Abbas daripada Abu Bakar As-Siddiq daripada Nabi SAW. Bab yang ke-33, riwayat 1003. Wa bihi ilahi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Muawiyah bin Hisham an Imran bin Anas al-Makki an Atha an Ibn Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uzkuru, sebutlah kamu, mahasina, kebaikan-kebaikan, mautakum, orang yang telah meninggal dunia daripada kalangan kamu. Jangan sebut tentang keburukan orang yang telah meninggal dunia. Dia telah, pada waktu itu dia telah meninggal dunia. Sebut hanya kebaikan. Wakufu, dan tahanlah diri kamu, an masawihim, daripada menyebut keburukan mereka. Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua daripada bawah. Maka kata para ulama, qala hujjatul Islam, pada waktu itu ghibatul mayyit, mengumpat akan orang yang telah mati, asyaddu, pada waktu itu kesan dan dosanya adalah lebih teruk daripada mengumpat orang yang hidup. Mengumpat orang yang hidup dah teruk, ini apatah lagi mengumpat orang yang mati. Kenapa? Kerana kata para ulama, wa dzalika li anna afwal hayy wal istihlal lahu mumkin, kerana seseorang tu bila masih hidup, kita boleh minta maaf dengan dia, kita boleh minta halal daripadanya. Akan tetapi orang yang telah meninggal dunia, bagaimana kita nak minta maaf daripada mereka? Maka sebab itu sabda Nabi, wakufu, dan tahanlah diri kamu daripada menyebut tentang keburukan mereka. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib. Qala, beliau telah berkata, aku telah mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, Imran bin Anas Al-Makki munkarul hadis, adalah seorang yang mungkar dalam periwayatan hadis, dan telah meriwayatkan sebahagian mereka daripada Atha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan Imran bin Abi Anas Misri, dan Imran bin Abi Anas adalah seorang yang berasal daripada Mesir. Athbat, seorang yang kuat pada waktu itu hafazannya, wa aqdam, dan seorang yang lebih terkehadapan berbanding daripada Imran bin Anas Al-Makki. Satu Imran bin Abi Anas, dan ini adalah Imran bin Anas. Bab Majah, bab yang ke-34, bab pada hadis yang telah datang berkenaan dengan duduk sebelum meletakkan jenazah. Adakah boleh duduk sebelum meletakkan jenazah, ataupun meletakkan jenazah dulu dan pada waktu itu baru boleh duduk? Mana satu yang sunnah? Riwayat yang ke-1004. Wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Safwan bin Isa an Bishr bin Rafi an Abdullah bin Sulaiman bin Junadah bin Abi Umayyah an abihi an jaddi an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taba'a, apabila mengiringi al-janazata, akan jenazah, bila Nabi hantar jenazah, lam yaq'ud, Nabi tidak akan duduk, hatta, sehinggalah, tuda'a, diletakkan pada waktu itu jenazah, fil lahad, dalam liang lahat. Maka dimasukkan jenazah dalam liang lahat, baru Nabi SAW duduk. Fa'arada, maka lihat kepada Sahara, ai zahara, baris yang ke pertama, zahara.
maka telah muncul lahu di hadapan Nabi habrun, seorang ulama Yahudi. Lihat kepada Sahara baris yang pertama, boleh dibaca dengan habrun ataupun hibrun. Seorang ulama Yahudi telah muncul di hadapan Nabi. Maka beliau berkata, hakadha nasna'u ya Muhammad, beginilah bagaimana apa yang kami lakukan wahai Muhammad. Kami tak akan duduk kecuali ketika mana jenazah telah dimasukkan ke tanah perkuburan. Bila Nabi dengar je apa yang orang Yahudi tadi cakap, maka Nabi SAW fajalasa, Nabi SAW terus duduk dan Nabi bersabda, khalifuhum, berbezalah daripada apa yang mereka buat. Lalu orang Yahudi dia tak akan duduk kecuali jenazah pada waktu itu telah dimasukkan dalam kubur. Maka hadis ini Nabi suruh untuk berbeza daripada orang Yahudi, maksudnya sampai ke kubur walaupun jenazah belum dimasukkan lagi, maka duduklah. Jadikan berbeza daripada amalan-amalan orang Yahudi. Pada banyak perkara Nabi SAW menggalakkan berbeza daripada amalan-amalan orang Yahudi. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis gharib dan perawi yang bernama Bishr bin Rafi' tidaklah kuat pada periwayatan hadis. Bab yang ke-35, bab fadlil musibah, bab pada kelebihan musibah idza tasaba, apabila diharapkan pahala. Maka bila diharapkan pahala, maka ada ganjaran untuk orang yang ditimpa musibah. Riwayat yang ke-1005, wa bihi ilaihi qala hadatsana Suwaid bin Nasr qala hadatsana Abdullah bin al-Mubarak an Hammad bin Salamah an Abi Sinan qala, daripada Abu Sinan beliau berkata, dafantu bani Sinana, aku telah mengkebumikan anakku yang bernama Sinan. Dan pada waktu itu Abu Talha al-Khawlani radhiyallahu taala anhu jalisun, sedang duduk ala syafiril qabri, pada tepi kubur. Maka Abu Talha sedang duduk pada tepi kubur. Falamma aradtul khuruj, apabila aku nak beransur pulang, jenazah telah dikebumikan, akhadha biyadi, maka Abu Talha telah memegang tangan Abu Sinan. Maka dia berkata, ala ubashiruka, mahukah kamu aku memberikan kamu khabar gembira? Qultu, maka berkata Abu Sinan, bahkan sebab dia baru kematian anak. Qala, maka berkatalah Abu Talha al-Khawlani, haddathani Dhaha, telah menceritakan hadis ini kepadaku Dhaha bin Abdurrahman bin Azrab daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, idza mata, apabila telah meninggal dunia, waladul abdi, anak kepada seorang hamba-Ku, maka Allah akan berfirman kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, adakah kamu telah mengambil dan kamu telah mematikan, telah mengambil anak kepada hamba-Ku? Maka malaikat menjawab, na'am, bahkan ya Allah. Fayaqul, maka Allah bertanya lagi, qabattum samarata fuadihi, adakah kamu telah mengambil, kamu telah mencabut nyawa buah hatinya? Maka para malaikat akan menjawab, na'am, ya Allah. Fayaqul, maka Allah akan bertanya, madza qala abdi, apa yang hamba-Ku tanya? Padahal Allah tahu, cuma pada waktu itu Allah inginkan pada waktu itu jawapan daripada para malaikat. Maka berkatalah malaikat, hamidaka, hamba kamu ya Allah, walaupun engkau telah ambil anak dia, pada waktu itu dia telah memuji kamu. Wastarja'a, dan telah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka firman Allah, binakanlah untuk hamba-Ku rumah dalam syurga. Wasammuhu, dan namakanlah rumah tersebut Baitul Hamdi, rumah pujian, Baitul Hamd. Maka ayah mertua saya waktu dia hidup, dia suka namakan rumah yang rumah ibu mertua saya sebagai Baitul Hamd, rumah puji-pujian. Lalu seseorang itu bila sabar, maka akan dibinakan untuknya rumah dalam syurga, dan nama rumah tersebut adalah Baitul Hamdi, Baitul Hamd, rumah pujian. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan gharib. Bab yang ke-36, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan takbir ke atas jenazah. Berapa kalikah takbir ke atas jenazah? Maka lihat kepada Arafah pada baris yang pertama. Kata para ulama, sabatatit takbirat, telah sabit dalam riwayat berkenaan tentang takbir. Ada riwayat yang mengatakan 3 kali takbir, ada riwayat mengatakan 4 kali, dan ada riwayat yang mengatakan sehingga 9 kali. Apakah yang diamalkan oleh para fuqaha? Wa amalul fuqaha, dan kata para fuqaha amalan adalah pada 4 kali takbir.
dan inilah yang telah ditetapkan wastaqarra alaihi, dan 4 kali takbir inilah yang telah ditetapkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan para sahabat berkata, inna muntaha fi'li, sesungguhnya perbuatan Nabi yang paling akhir yang sabit adalah solat jenazah dengan 4 kali takbir. Kemudian kita boleh lihat syaikha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mazhabul jumhur, majoriti para ulama termasuklah Abu Hanifah berkata anna takbira al janazati arba'ah. Takbir ke atas jenazah adalah sebanyak 4 kali. Kerana Nabi SAW ketika mana mensolatkan jenazah Najasyi, maka pada waktu itu Nabi solat dengan 4 kali takbir. Dan lebih daripada 4 kali adalah pernah dibuat oleh Nabi SAW, kemudian ianya telah mansuh dengan perbuatan Nabi SAW pada akhir umur baginda yang Nabi solat dengan 4 kali takbir. Dan beginilah ijma' para sahabat setelah kewafatan Nabi SAW bahawa solat jenazah adalah dengan 4 kali takbir. Riwayat yang ke-1006, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsana Ma'mar an Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi SAW shalla 'ala an-Najasyi, Nabi telah mensolatkan jenazah Najasyi, fakabbara, maka Nabi telah bertakbir 4 kali. Maka siapakah Najasyi? Lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga, kata para ulama, ismun likulli malak minal Habsyah. Semua raja-raja di Habsyah dipanggil sebagai Najasyi, seperti mana semua raja-raja Mesir dikenali sebagai Fir'aun. Semua yang zaman dulu, semua raja-raja Yaman dikenali dengan nama Tubba, semua raja-raja Rom dikenali dengan nama Kaisar, dan raja-raja Farsi dikenali dengan title dan gelaran Kisra. Maka Najasyi bukan nama, Najasyi adalah gelaran untuk semua yang menduduki takhta di Habsyah pada zaman tersebut. Dan siapakah nama Najasyi yang telah meninggal dunia yang masuk Islam ini? Maka kata para ulama, namanya adalah Ashamah, yang bermaksud atiyatullah, iaitu hadiah dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab. Muka surat yang ke-518, kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abi Aufa, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Yazid bin Sabit. Berkata Imam Tirmizi, Yazid bin Sabit adalah abang kepada sahabat yang terkenal Zaid bin Sabit, dan Yazid adalah lebih tua daripada Zaid bin Sabit. Beliau telah turut menyertai peperangan Badar, sementara Zaid bin Sabit tidak dapat menyertai peperangan Badar. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah ini adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain daripada mereka, yarawna, mereka berpandangan bahawa bertakbir ke atas jenazah adalah dengan 4 kali takbir. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga Ishaq bin Rahwayh rahimahullahu ta'ala. Riwayat yang ke-1007, wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abdurrahman bin Abi Laila qala kana Zaid bin Arqam, adalah Zaid bin Arqam, yukabbiru, bertakbir, ala janaizina, ke atas jenazah kami sebanyak 4 kali. Maka Zaid bin Arqam dia pernah takbir pada waktu itu 5 kali. Tapi dalam riwayat ini kita nampak kebanyakan takbirnya adalah 4 kali. Wa innahu, dan pernah beliau bertakbir ke atas jenazah sebanyak 5 kali. Maka kami telah bertanya kepadanya tentang perkara tersebut. Maka faqala, berkata Zaid bin Arqam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, adalah Nabi SAW pernah bertakbir untuk solat jenazah sebanyak 5 kali. Tapi itu adalah amalan dia yang jarang, kebanyakannya adalah 4 kali. Berkata Imam Tirmizi, hadis Zaid bin Arqam adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad dhahaba ba'du ahli ilmi, dan sungguh telah pergi untuk mengambil pandangan ini sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi SAW dan selain mereka. Mereka berpandangan bahawa takbir ke atas jenazah adalah khamsah, pada waktu itu adalah sebanyak 5 kali. Namun Imam Ahmad dan Ishaq berkata, idza kabbara al-imam, apabila imam bertakbir ke atas jenazah 5 kali, maka yuttaba'ul imam, pada waktu itu hendaklah untuk mengikut imam. Bab yang ke-37, bab ma yaqul, bab pada hadis yang bab pada hadis yang menerangkan
ma yaqulu, apa yang patut dibaca, fi solati, sewaktu dalam solat, alal mayyit, ke atas jenazah. Riwayat 1008. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Hikl bin Ziyad qala hadatsana Al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir qala hadatsani Abu Ibrahim Al-Ashhali an abihi qala, daripada sahabat Nabi SAW, beliau berkata, adalah Nabi SAW apabila solat ke atas jenazah, baginda akan membaca doa, minta sahabat-sahabat ikut, Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Maka berkata Yahya, dan telah meriwayatkan kepadaku hadis daripada Abu Salamah bin Abdurrahman, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama. Wazada, namun ada penambahan pada riwayat ini, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, sesiapa yang engkau hidupkan daripada kalangan kami, maka hidupkanlah ia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan siapa yang engkau jemput dan ambil nyawanya daripada kalangan kami, maka matikanlah ia atas iman. Kenapa bila sebut hidup maka Islam, bila sebut mati, maka pada waktu itu iman? Maka lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, la yukhfa, tidak ada yang tersembunyi munasabah di antara Islam dan kehidupan, dan juga perkataan iman dengan kematian. Fa innal islama, kerana apabila disebut perkataan Islam, maka ianya berkaitan dengan amalan. Dan waktu hidup yang dituntut pada waktu itu adalah untuk menjaga dan memperbanyakkan amalan. Wal iman madarul i'tiqad, dan iman dan kepercayaan pada waktu itu akan diambil kira saat kematian. Maka sebab itu bila doa tentang kematian, diminta untuk doa di atas iman. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdurrahman bin Auf, Aisyah, Abu Qatadah, Jabir, Auf bin Malik. Berkata Imam Tirmizi, hadis walidi Abi Ibrahim, hadis ayah kepada Abu Ibrahim, adalah hadis yang hasan sahih. Warawah Hisham ad-Dastawai, Hisham ad-Dastawai, Ali bin Mubarak telah meriwayatkan hadis ini daripada Yahya bin Abi Katsir, daripada Abu Salamah bin Abdurrahman, daripada Nabi secara mursal. Tidak disebutkan pada waktu itu sahabat yang dikenali dengan gelaran ayah kepada Abu Ibrahim. Sementara itu perawi yang lain, iaitu Ikrimah bin Ammar, telah meriwayatkan daripada Yahya bin Abi Katsir, daripada Abu Salamah, namun daripada Aisyah, bukan daripada ayah kepada Abu Ibrahim, daripada Aisyah, daripada Nabi SAW. Dan hadis Ikrimah bin Ammar ghair mahfuz sanadnya, dan pada waktu itu hadisnya tidaklah mahfuz. Dan Ikrimah kadangkala pada waktu itu melakukan waham, kesilapan pada hadis Yahya, waruya, dan diriwayatkan daripada Yahya bin Abi Katsir, daripada Abdullah bin Abi Qatadah, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW. Berkata Imam Tirmizi, dan aku telah mendengar Muhammad bin Ismail bin Al-Bukhari berkata, Asahur riwayat yang paling sahih pada perkara ini adalah hadis Yahya bin Abi Katsir daripada Abu Ibrahim Al-Ashhali, daripada ayahnya. Ini adalah pandangan Imam Bukhari. Wa qala, dan aku telah bertanya, wa sa'altu, aku telah bertanya, siapakah nama ayah kepada Abu Ibrahim Al-Ashhali? Falam ya'rifu, namun Imam Bukhari tidak mengenalinya. Riwayat yang ke-1009. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Muawiyah bin Salih an Abdurrahman bin Jubair bin Nufail an abihi an Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW yusalli, ketika mana mensolatkan ke atas jenazah, maka fafahimtu, aku telah hafal daripada solat baginda ke atas jenazah tersebut ungkapan
Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah jenazah, warhamhu, rahmati dan kasihanilah ia, waghsilhu, dan basuhlah ia, bil barad, dengan air sejuk seperti mana dibasuh pakaian. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan telah berkata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, asahhu syai'in, riwayat yang paling sahih pada tajuk ini adalah hadis 1009 yang kita baca tadi. Bab yang ke-3008. Bab yang ke-3008. Bab ma jaa fil qiraati 'alal janazati bi Fatihatil Kitab. Bab pada hadis yang telah datang berkenaan bacaan sewaktu solat jenazah adalah dengan Al-Fatihah. Maka ada baca Fatihah. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, maka kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, la yajibul Fatihah fi salatil janazah. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, waktu solat jenazah Fatihah tidak wajib. Walau qara'ah, tapi kalaulah pada waktu itu baca, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, membaca surah Al-Fatihah adalah mesti, adalah rukun, adalah mesti ketika mana hatta solat jenazah pun. Jom kita lihat riwayat 1010. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Zaid bin Hubab qala hadatsana Ibrahim bin Uthman 'an al-Hakam 'an Miqsam 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW telah membaca ke atas jenazah dengan Al-Fatihah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummu Syarik radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang sanadnya tidaklah begitu kuat. Perawi yang bernama Ibrahim bin Uthman, beliau adalah Abu Syaibah Al-Wasiti, seorang yang mungkarul hadis. Was-sahih, dan yang sahih daripada Abdullah bin Abbas adalah ucapan beliau, minas sunnah, daripada sunnah, al-qira'atu 'alal janazah, membaca sewaktu mensolatkan jenazah, bi Fatihatil Kitab, dengan suratul Fatihah. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang kedua daripada bawah. Maka perkataan Abdullah bin Abbas minas sunnah, maka kata para ulama usul, annahu idza qala as-sahabi, apabila seorang sahabat pada waktu itu berkata, inna syai'al fulani sunnah, amalan itu sunnat, amalan ini sunnat, maka pada waktu itu yakunu zalika syai' marfu'a, maka dihukumkan pada waktu itu perbuatan tersebut yang disebutkan oleh sahabat tadi sebagai sesuatu yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 1011. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an Talhah bin Abdullah bin Auf anna ibn Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma salla, telah mensolatkan ala jenazah, ke atas jenazah, faqara'a, maka beliau telah membaca dengan Fatihatul Kitab, surah Fatihah. Faqultu lahu, maka berkata perawi Talha bin Abdullah, aku telah bertanya kepadanya tentang perkara tersebut. Faqala, maka berkata Ibnu Abbas, innahu minas sunnah, sesungguhnya membaca Al-Fatihah pada solat jenazah adalah daripada sunnah, ataupun perawi ada keraguan, min tamami sunnah, daripada kesempurnaan sunnah. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, yakhtarun, mereka memilih, an yuqra'a, bahawa hendaklah dibaca dengan Fatihah selepas daripada takbir yang pertama. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Ishaq rahimahumullahu ta'ala. Waqala, sementara itu berkata sebahagian ahli ilmu, la yuqra'u, tidak dibacakan pada solat ke atas jenazah, innama, sesungguhnya solat jenazah itu as-sana'u 'ala Allah, adalah pada waktu itu memuji Allah, berselawat kepada Nabi SAW dan mendoakan untuk si mati. Wahwa, dan inilah pandangan Ats-Tsauri dan selainnya daripada kalangan para ulama Kufah. Bab yang ke-39, babun, bab berkenaan kaifas salatu 'alal mayyit, bagaimanakah cara untuk solat ke atas jenazah, wasyafa'atu lahu, dan bagaimana solat boleh menjadi syafaat untuk jenazah. Riwayat 1012, bab yang terakhir. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abdullah bin al-Mubarak wa Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abi Habib an Marthad bin Abdullah al-Yazani qala kana Malik bin Hubairah, adalah Malik bin Hubairah, idza shalla, apabila salat ke atas jenazah, fataqalla an-nasa, dan beliau melihat sedikitnya manusia, fataqalla, sahara pada baris yang pertama, ay addahum qalila, ataupun ra'ahum qalila,
dan dia nampak pada waktu itu jemaah yang solat jenazah tidak ramai. Jazza'ahum, maka beliau akan membahagikan jemaah yang untuk solat jenazah tadi thalathata ajza' kepada 3 baris. Thumma qala, kemudian beliau berkata, sabda Nabi SAW, man salla, barang siapa yang solat alaihi ke atas jenazah thalathatu sufu, sebanyak 3 saf, faqad aujaba, maka telah wajiblah. Apa yang dimaksudkan dengan telah wajib? Lihat kepada qawata. Yang pertama maksud dengan perkataan faqad aujab, telah wajiblah. Dalam riwayat Abu Daud telah datang wajabat lahul jannah, maka telah wajiblah syurga. Sementara itu kata para ulama dalam riwayat Al-Baihaqi, maksud faqad aujab ghufiralah, maka wajiblah pada waktu itu pengampunan untuknya. Kata Imam Tirmizi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Ummu Habibah, Abu Hurairah, Ummul Mukminin Maimunah, isteri Nabi SAW radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Malik bin Hubairah adalah hadis hasan. Beginilah yang telah diriwayatkan oleh lebih daripada seorang daripada Muhammad bin Ishaq, dan telah meriwayatkan Ibrahim bin Sa'ad daripada Muhammad bin Ishaq hadis ini. Wa adkhala, dan beliau telah memasukkan di antara Marsad dan Malik bin Hubairah ada seorang perawi majhul, namun wariwayatu haula'i, dari riwayat mereka semua ini adalah lebih sahih di sisi kami. Riwayat yang ke-1013, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Ayyuba wa hadatsana Ahmad bin Mani' wa Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Abi Qilabah an Abdullah bin Yazid radi'in kana li Aisyah, daripada Abdullah bin Yazid. Siapakah Abdullah bin Yazid? Saudara susuan kepada Ummul Mukminin Aisyah. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, la yamutu, tidaklah meninggal dunia ahadun, seseorang, minal muslimin, daripada kalangan umat Islam, fayusalli, lalu fayusalli, maka disolatkan, alaihi, ke atasnya, ummatun minal muslimin, satu kelompok jemaah daripada kalangan umat Islam, ya beluru, yang mana sampai bilangan mereka ayyakunu mi'ah, jumlah 100 orang, fayashfa'ulah, dan mereka meminta pengampunan untuk si mati, illa syufi'u fih, kecuali akan diterima syafaat mereka pada si mati. Maka daripada sini kita belajar sunnah pada waktu itu 100 orang sebaik-baiknya ataupun lebih untuk solatkan jenazah. Dan kalaulah tidak ramai, maka pada waktu itu dibahagi kepada 3 saf. Berkata Ali pada hadisnya, mi'atun fama fawqaha, 100 ataupun lebih. Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad awqafahu ba'duhum, ada sebahagian meriwayatkannya secara mauquf, walam yarfa'hu, dan tidak meriwayatkannya secara marfu'. Alhamdulillah, kita telah habis sehingga riwayat 1014. Kita akan sambung esok jam 5.15 pagi insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Doakan moga-moga adanya manfaat dalam setiap pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la